Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ini daripada kumpulan yang akan membentangkan tajuk berkenaan dengan kesalahan pelanggaran lampu isyarat. Kumpulan kami terdiri daripada dua orang, ahli kumpulan Ahmad Sakif bin Ahmad alias Ahmad Rushdi dan juga Muhammad Zuhaili bin Muhammad Khair. InsyaAllah kami pengenalan. Operasi HRA pada 2022 yang berlangsung selama 7 hari mencatatkan 4.7 juta kenderaan yang melalui kamera awas di lebuh raya. Okey. Dan didapati 35,618 kesalahan pandu melebihi had laju dengan jumlah ketidakpatuhan peratus sebanyak 0.75%. Manakala kesalahan melanggar lampu isyarat merah pula mendapati sebanyak 10,355 kes yang bersamaan dengan 0.066%. Berdasarkan laporan statistik itu, ia menunjukkan bahawa masyarakat masih ramai yang cuai dan tidak memahami kepentingan mematuhi undang-undang jalan raya. Oleh demikian itu, kajian ini dilakukan adalah untuk mengetahui prinsip syariah al-maslahah mursalah yang digunakan dalam kesalahan pelanggaran lampu isyarat untuk mengetahui hukuman dan kebaikan mematuhi lampu isyarat. Okay, next. Al-maslahah mursalah menurut Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala ialah mendatangkan manfaat dan menghalang kemudaratan. Menurut Al-Buti, manfaat yang dituju oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha bijaksana kepada hamba-Nya dalam bentuk pemeliharaan agama, jiwa, keturunan, akal dan harta mereka. Syekh Abdul Karim Zaidan membahagikan al-maslahah mursalah kepada 3 bahagian. Yang pertama, maslahah mu'tabarah, maslahah mulghah dan juga maslahah mursalah. Okay, next. Pembahagian. Maslahah mu'tabarah iaitu maslahah yang kebaikan yang terdapat dalil syarak yang memperakuinya sebagai suatu maslahat, iaitu dengan bahawasanya syarak telah mengadakan hukuman yang menyampaikan kepada maslahat itu. Maknanya sudah sedia ada hukum. Contoh yang kita boleh tengok di sini ialah dari segi penjagaan jiwa atau nyawa, maka syarak telah menetapkan hukum qisas bagi kesalahan bunuh dengan sengaja dan juga jaminan terhadap harta benda terpelihara dengan adanya hukum potong tangan, dan syarak menjaga kehormatan dengan adanya had bagi kesalahan qazaf dan juga zina. Dan kemudian maslahah mulghah. Next. Maslahah mulghah iaitu maslahah ini ialah maslahah syarak yang batalkannya dari sudut syarak tidak menganggapnya sebagai maslahat, mana sebagai kebaikan, walaupun kita menganggap ataupun kita nampak ia sebagai baik. Contoh kita boleh tengok maslahah mulghah contoh yang pertama kita boleh tengok kadar sama rata dengan dalam pembahagian harta pusaka di antara saudara lelaki dan juga saudara perempuan. Baik. Pembahagian sama rata ini ditolak oleh syarak dengan melalui surah An-Nisa. Kita boleh tengok ayat 11, lizzakari mithlu hazzil unsayayn. Maka syarak telah menetapkan 2/3 untuk saudara lelaki dan 1/3 untuk saudara perempuan. Contoh yang kedua kita boleh tengok ialah pertambahan sebagai masalah yang ditolak oleh syarak, iaitu pertambahan harta dalam mengamalkan riba. Tertolak dengan ayat di dalam surah Al-Baqarah 275 berbunyi wa ahallallahu al-bai' wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli, namun Allah tidak pada urusan riba. Dan yang ketiga kita boleh tengok juga hasil penjualan arak dan keuntungan judi. Walaupun nampak ada kebaikan, namun syarak menolak dengan Al-Baqarah 219, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima itsmun kabir. Maknanya syarak menolak maslahat tersebut.
Yang seterusnya maslahah yang ketiga, iaitu maslahah yang diambil kira dan maslahah yang tidak diambil kira. Iaitu ada suatu maslahah yang tidak dinaskan oleh syarak, sama ada syarak membatalkannya atau syarak menerimanya. Yakni maslahah mursalah ni asalkan ia bertepatan dengan kehendak syarak. Sebagaimana yang berlaku pada hukuman lalu lintas dan juga jalan raya. Okey, saya serah kepada Zuhaili. Okey. Bagi kajian yang lepas mengenai statistik mereka yang mengikut yang melanggar akan lampu isyarat. Kajian pada September 2020, RN telah melaksanakan operasi khas lampu isyarat merah selama 15 hari. Daripada keputusan tersebut, didapati motosikal mendahului senarai saman dengan sebanyak 8,211. Pemandu kereta 6,083, lori 520 saman, bas 22 saman, van 26 saman dan lain-lain kenderaan seperti motosikal roda 3, kenderaan pacuan 4 roda, trailer dan traktor sebanyak 1,055 saman. Jumlah keseluruhan saman adalah 16,163. Maknanya banyak masyarakat di negara Malaysia mereka tidak mematuhi lampu isyarat. Menurut Jabatan Keselamatan Jalan Raya Malaysia JKJR 2019, purata kemalangan jalan raya di lampu isyarat di Malaysia, kecederaan yang melibatkan kematian adalah sebanyak 22.8%. Manakala kecederaan serius 28.3% dan kecederaan ringan 48.9%. Ini adalah purata bagi kecederaan disebabkan mereka melanggar lampu isyarat. Kemudiannya, kita masuk pula kepada denda bagi kesalahan langgar lampu isyarat menurut perspektif Islam. Denda kampun sebanyak 300 di bawah kaedah 17 dalam kaedah isyarat lalu lintas LN 167 1999 adalah atas konsep al-maslahah al-mursalah. Jadi denda ini dia mengikut berdasarkan konsep syariah al-maslahah al-mursalah. Apa dia al-maslahah al-mursalah, iaitu maslahah yang tidak dinaskan oleh syarak akan hukum untuk digunakannya dan tidak ada dalil syarak membatalkannya atau dalil syarak mengambil kira akannya. Peraturan tersebut terdapat padanya maslahah. Peraturan ini adanya kemaslahatan, iaitu ia selari dengan maqasid syarak, iaitu menjaga akan nyawa dan menjaga akan harta. Jadi dibuat adalah untuk bertujuan menjaga harta dan menjaga nyawa. Seterusnya, denda kompaun sehingga 300 di bawah kaedah 17 dalam kaedah isyarat lalu lintas. Ini adalah datang dari pihak yang berkuasa. Mereka yang menguruskan negara. Kerana ada kaedah fiqh yang masyhur dalam menyebutkan tanggungjawab para pemimpin. Iaitu tasarruful imami ala ra'iyyati ma'nutun bil maslahati.
pemerintahan atau pihak berkuasa, polisi imam ini atas rakyatnya adalah diikat dengan maslahat. Syekh Muhammad Al-Burnu berkata makna kaedah fiqhiyah ini bahawa hak melaksanakan pemerintahan terhadap rakyat dan apa yang mereka wajibkan ke atas rakyat sama ada mengenai perkara dunia ataupun akhirat, mahu atau enggan tertakluk kepada hasil dan manfaat. Sama ada berkaitan agama ataupun dunia. Okey. Seterusnya, kelebihan lampu isyarat pula. Jadi, lampu isyarat ini, kelebihan dia adalah dibuat kerana beberapa sebab. Pertamanya, untuk memastikan laluan tersusun dan teratur bagi lalu lintas di persimpangan. Di samping itu, dengan adanya lampu isyarat ini, maka bilangan pergerakan konflik seperti lalu lintas, seperti kesesakan lalu lintas akan menjadi lebih minima. Kemudian lampu isyarat dibuat untuk sebagai kaedah pemintasan yang teratur bagi kenderaan, termasuk kenderaan yang memasuki ke persimpangan lain. Akhir sekali, lampu isyarat memberikan keyakinan kepada pemandu akan hak laluan untuk memintas. Jadi, bagi pemandu, dia akan dapat keluar daripada persimpangan itu dengan yakin kerana berdasarkan lampu isyarat yang membenarkan dia untuk keluar daripada persimpangan. Kesimpulannya daripada kajian ini, penyediaan lampu isyarat di seluruh negara adalah untuk memastikan rakyat negara dapat menggunakan jalan raya dengan aman dan selamat. Dengan ada undang-undang ini, pengguna lalu lintas dapat dikawal daripada melakukan perkara yang memberi ancaman kepada pengguna lain. Undang-undang ini adalah mengikut prinsip maslahat al-mursalah, seperti mana yang dibahaskan. Dan pihak PDRM telah mengeluarkan banyak saman yang menunjukkan bahawa kebanyakan rakyat Malaysia mereka melanggar lampu isyarat. Ini menunjukkan bahawa rakyat Malaysia ini berada pada tahap yang tidak memuaskan. Penggunaan lalu lintas bagi rakyat Malaysia ini adalah tidak mengikut, adalah berada di tahap yang tidak memuaskan. Jadi itu sahaja daripada saya dan sahabat saya untuk kajian kesalahan melanggar lampu isyarat. Terima kasih.